Disebabkan hujan turun dengan lebat mencurah-curah, Pak Tua Mahat pun berhenti berteduh dahulu di bawah sebuah pokok yang besar. Ulung Sali yang mengekor di belakangnya bersama dengan Saban Keme segera melencong ke bawah bukit untuk mencari daun pisang karuk. Kemudian mereka berdua datang semula mendapatkan Pak Tua Mahat lalu menyelitkan daun-daun pisang karuk itu pada anak-anak kayu supaya dapat berlindung dari simbahan hujan yang lebat itu. Dah habis basah. Buat apa daun pisang karut ni lagi? Kata Pak Tua Mahat sambil membukakan bajunya yang basah itu. Dia pun memulaskan bajunya supaya kering. Ulung Sali hanya tersengih-sengih sahaja. Dia tahu memang mereka semua sudah dibasahi hujan. Tetapi apabila daun pisang karut itu disisip dijadikan atap berlindung dari simbahan hujan, tidaklah mereka berterusan basah. Setidak-tidaknya mereka sudah boleh memerah baju yang basah supaya airnya kering. Tidaklah sejuk sangat menjelang tengah malam. Kau sejuk ke Saban? Kata Ulung Sali sambil mengerling kepada Saban Keme yang sedang berpeluk tubuh menahan sejuk itu. Gish, ada kan tak sejuk? Ujar Saban Keme sambil terketar-ketar. Mereka bertiga berteduh di bawah pokok besar itu sambil menunggu hujan teduh. Tetapi hujan di dalam hutan itu tidaklah sama dengan hujan di tengah kampung, kerana hujannya tidak terus menyimbah ke tubuh mereka. Daun-daun pokok yang tinggi menjulang itu telah menampan hujan, menyebabkan mereka tidaklah kuyup sangat disimbahi hujan. Bagaimanapun, memang terasa sejuk jugalah sementara menanti hujan reda. Pak Tua Mahat menyarung semula baju basahnya yang sudah diperah air itu. Dia sudah biasa mengalami ditimpa hujan sewaktu berburu ke hutan. Kadang-kala, sehingga semalaman hujan turun tidak berhenti, dia tidak ambil peduli pun. Apabila hujan reda, dia akan terus juga menyuluh mencari binatang buruannya. Menjadi pantangan dia kalau masuk berburu ke hutan, apabila balik hanya dengan tangan yang kosong. Sudah lama pula dia tidak pergi ke hutan bersama dengan Ulung Sali. Memang Pak Tua Mahat serasi benar ke hutan bersama dengan Ulung Sali. Kerana mereka berdua saling bantu-membantu jikalau menghadapi apa-apa masalah. Lagipun memang Ulung Sali tahu benar akan selok-belok jalan di dalam hutan. Hutan pelangai itu. Dah teduh hujan ni, Bang Mahat. Ujar Ulung Sali sambil mendongak memerhatikan titis hujan yang jatuh satu persatu menimpa kepala. Pak Tua Mahat tidak menyahut. Dia pun keluar dari bawah tempat yang berteduh, lalu meranduk belukar yang masih lembap akibat dibasahi hujan tadi. Ulung Sali dan Saban Keme pun mengikut langkahnya dari belakang. Lepas hujan macam ni eloklah, kata Pak Tua Mahat. Ulung Sali hanya mengangguk. Senanglah kita nampak jejak, sahutnya sambil menahan kesejukan akibat ditimpa hujan tadi. Malam bertambah gelap disebabkan awan kelam tidak disinari cahaya bulan. Selepas hujan lebat turun mencurah-curah, kegelapan mula menyerkup kawasan hutan tersebut. Hanya silauan lampu picit di tangan saja yang menjadi pedoman mereka mencari lorong di tengah belukar di hutan berkenaan. Baik Ulung Sali maupun Pak Tua Mahat, mereka gemar berburu kalau ditimpa hujan. Binatang hutan juga akan keluar selepas berlindung dari hutan maafkan saya. Binatang hutan juga akan keluar selepas berlindung dari hujan lebat yang turun mencurah-curah itu. Ia akan melalui denai-denai yang selalu ditempuhinya lalu akan meninggalkan jejak berlubuk akibat tanah lembut selepas ditimpa hujan itu. Mudahlah mereka mengekori denai tersebut lalu menghendap arah yang dituju oleh binatang berkenaan. Kawasan hutan ni banyak kijang ni, beritahu Ulung Sali sambil mencecap-cecap bibirnya. Memang dia selalu masuk ke situ untuk mengendap kijang. Ulung Sali tahu. Dia tahu sangat di kawasan mana yang mahu menghambat rusa, kijang ataupun memipih pelanduk. Dia tahu sangat kawasan mana yang sesuai untuk mengendap ayam. Untuk mengendap ayam denak ataupun mahu menjerat napuh. Sejak berpindah ke Pelangat, dia tahu sangat akan hutan itu. Sama juga macam Pak Tua Mahat yang amat mengetahui sangat akan ceruk solok hutan di Mentaus. Sejak mereka di kampung lagi, memang berburu ke hutan bersama-sama menjadi kegemarannya.
Banyak kijang pun bukan dia nak menyerah diri pada kita, ujar Pak Tua Mahat seakan mengejek. Haha, memanglah, ujar Ulung Sali sambil tersengih-sengih mendengar ejekan Pak Tua Mahat itu. Rezeki yang datang bergolek itu pun bukannya nampak bergolek-golek macam bola. Kenalah digerakkan ketiak. Kalau tangan bersimpai, nasi kat tangan pun tak dapat nak disuapkan ke mulut, katanya mula menyindir. Pak Tua tersenyum sahaja, tetapi dipercaya memang kawasan hutan itu mempunyai bilangan kijang yang banyak. Hentak kaki ke tanah pun Pak Tua Mahat sudah dapat mengagak sama ada terdapat kijang, rusa atau napuh yang selalu bermain di situ. Bagaimanapun, berburu bukanlah semudah mengendap ayam denak di pinggiran kampung. Sekiranya terdengar bunyi kokokan ayam yang memanjang, sudah pasti ada ayam denak yang mengekas. Bila-bila masa sahaja menggalas napang ke situ, pasti tidak akan balik dengan tangan yang kosong. Tetapi berburu ke hutan terpaksa meranduk payah dan belukar untuk mencari denai binatang. Setelah bertemu denai pun, belum tentu lagi akan ditempuhi oleh binatang tersebut ataupun tidak. Kadang-kadang denainya ada berbekas jejak, diikuti sampai habis jejak pun tidak seekor binatang pun yang akan kelihatan. Mereka terpaksa mencari denai yang lain pula, sehingga terpaksa meranduk belukar tebal sekalipun. Setelah puas menyusuri denai, mengendap di balik belukar, menunggu di balik tabir, tetapi kadang-kadang tiada juga seekor pun binatang yang terjongol muncul. Banyak manau di hutan kita ni, Sali. Soal Pak Tua Mahat sampai kepalanya terhangak-hangak memanjangkan leher. Ada juga agaknya tu, sahut Ulung Sali perlahan. Aku ni tak pernah cari manau. Kalau petai tu tak berapa pokok sangatlah, katanya sambil terangguk-angguk kepala. Orang yang biasa ke hutan tidak sekadar mengetahui binatang buruan sahaja, tetapi juga tahu beberapa batang pokok petai yang tumbuh di setiap bukit, berapa banyak rumpun manau yang merimbun, berapa anak-anak bukit di tengah lurah bukit besar. Kalau tidak hafal semuanya, tidak berartilah menjadi pemburu yang mengetahui setiap ceruk dan solok di hutan berkenaan. Selalu ke engkau cari petai? Tanya Pak Tua Mahat lalu berhenti menyandarkan badannya pada sepohon pokok di tubir lorong. Untuk makan sendiri itu adalah juga, beritahu Long Sali lantas berhenti juga di depan Pak Tua Mahat. Dia kemudian menghenyakkan punggungnya ke atas banir pokok yang menungkal tinggi itu. Saban Kemeh juga turut berhenti melepaskan lelah. Dia hanya mendengarkan sahaja bapa mertuanya dan Ulung Sali berbual-bual mengenai hutan di situ. Lagipun memang tabiat dia tidak suka mencampuri bila orang lain bercakap. Bagaimanapun, Pak Tua Mahat suka mengajak menantunya itu berburu ke hutan. Macam mana, Saban? Penat tak? Tanya Ulung Sali sambil mencebikkan bibir kepadanya. Dah biasa berjalan dalam hutan macam ni, beritahu Saban Kemek sambil tersengih-sengih. Saban Kemek tahu, letih macam mana pun tidak akan berasa apabila binatang buruan sudah tergolek di depan mata. Lainlah kalau tiada seekor pun binatang buruan yang melintas. Bukan sekadar keletihan saja yang menghantui perasaan, malah kehampaan juga tidak dapat digambarkan yang mengguris hati. Selepas berehat beberapa minit, mereka bertiga pun meneruskan perjalanan meranduk belukar lembap di tengah kegelapan malam. Ulung Sali berjalan di depan sekali dengan memegang lampu picit bersambung ubat 6. Di belakangnya Saban Kemek yang memegang lampu picit kecil. Sementara Pak Tua Mahat yang di belakang sekali hanya menggalas senapang patah laras duanya sahaja. Sekali-sekala, Saban Kemek akan tergelincir apabila kakinya terseradung akar-akar yang merintangi jalan. Tetapi cepat-cepat pula dia berpaut pada anak-anak kayu. Lorong di tubir bukit juga menjadi licin akibat ditimpa hujan yang turun mencurah-curah sebelumnya tadi. Namun, Ulung Sali masih juga tidak menemui denai kijang yang dicari. Kalau tidak menemui denai kijang pun, manalah tahu mereka akan menemui denai rusa pula. Mereka tidak akan kehilangan jejak sekiranya sudah bertemu dengan denai binatang buruan.
Melihatkan bekas jejaknya sahaja, Ulung Sali sudah tahu berapa lama denai itu telah ditempuhi. Dia akan dapat mengagak sejauh mana binatang buruan itu yang telah meninggalkan denainya. Ke mana arah yang ditujuinya. Semuanya sudah dihafali di dalam kepala Ulung Sali. Apalagi Pak Tua Mahat yang sama masuk ke hutan dengannya. Dia tahu benar akan kebolehan Pak Tua Mahat kalau sudah menjejakkan kakinya ke tengah hutan. Binatang buruan tidak akan dapat lari ke mana apabila denainya sudah ditemui oleh Pak Tua Mahat. Bekas jejak binatang tersebut akan dipasaknya ke tanah hingga binatang berkenaan tidak dapat bergerak jauh. Tatkala Pak Tua Mahat sampai menggalas senapang, binatang tersebut hanya akan terjegat sahaja menunggu bidikan senapang patah berlaras dua Pak Tua Mahat berdentum meletup. Sekaligus pula pelurunya akan melayang hingga mencari sasaran di kepala. Binatang buruan itu akan tergolek menggelupur. Maafkan saya. Binatang buruan itu akan tergolek menggelupur dengan darah yang membuak-buak di kepala. Serentak dengan itu, Ulung Sali akan menerkam sambil menghunuskan parangnya lalu menyembelih ke batang leher. Mereka berdua sudah cukup mahir kalau berburu binatang di dalam hutan. Tak jumpa denainya lagi ke Sali? Tanya Pak Tua Mahat sambil menghelakan nafas. Belumlah bang. Sahut Ulung Sali sambil menggelengkan kepalanya. Agaknya pasal hujan tadi ni. Saban Kemet pula menjelah. Dia pun tak mau keluar. Kata Saban Kemet lagi sambil tersengih-sengih. Semacam geli hati sangat apabila kenangkan Arusa, Kijang dan Apuh pun kesejukan ditimpa hujan sampaikan tidak mau keluar dari tempat persembunyiannya. Kalau ada rezeki takkan ke mana? Ujar Ulun Sali memberikan keyakinan. Hujan tidak ada lagi menitik tatkala malam makin menjadi sepi. Sekali-sekala burung kuang berbunyi juga memecahkan kesepian yang mencengkam perasaan itu. Pak Tua Mahat mula terkuat-kuat sambil menggalas napam patah berlaras duanya di belakang sekali mengekori Ulun Sali dan Saban Kemet. Apabila matanya sudah mengantuk, Pak Tua Mahat tidak peduli di mana saja dia akan melelapkan matanya. Sambil berjalan pun dia boleh melelapkan mata hingga sampai bersenar kuat. Bersenar kuat. Saya tak pasti ini typo ataupun ada makna lain. Kalau siapa-siapa boleh komen, terangkan bersenar kuat. Okey, baik kita teruskan. Ulung Sali dan Saban Kemet memang tahu mengenai perangai Pak Tua Mahat yang boleh melelapkan mata tatkala berjalan di dalam hutan. Sebab itulah mereka tidak hiraukan sangat apabila menyedari Pak Tua Mahat sudah tersengguk-sengguk di belakang mahu melelapkan matanya. Kalau tidak diganggu, sampai ke pagi pun Pak Tua Mahat akan terus terlena. Kalau tak jumpa denai, sampai ke pagilah nampaknya ayah kau tu nyenyak. Kata Ulun Sali sambil tersengih. Menyuluh lorong di hadapan. Kalau ayah dah lelap, kejap lagi jumpalah denai tu. Beritahu Saban Kemet dengan perlahan. Dia sudah memahami sangat jikalau mengikut bapa mertuanya berburu. Bapa mertuanya memang mudah mengantuk apabila tidak terserempak dengan binatang buruan. Ketika inilah dia akan terlena dengan tidak mempedulikan lagi apapun yang terjadi di sekelilingnya. Pak Tua Mahat memang tidak akan melawan rasa mengantuknya apabila jam sudah melewati pukul 12.30 malam. Sekiranya binatang buruan tidak juga terjongol muncul. Tak fahamlah aku dengan ayah kau ni. Rungut Ulung Sali yang keletihan meranduk belukar lembab yang dibasahi hujan. Cepat sangat rasa mengantuknya. Tak menyempat-nyempat. Katanya sambil tersengih-sengih seolah-olah menyindir sikap sepupunya itu. Saban Kemet hanya tersengih-sengih sama. Dia tidak peduli pun sama ada Ulung Sali merungut fasal bapa mertuanya nyenyak tidur ataupun tidak. Tetapi dia memang tahu akan kebolehan bapa mertuanya jika berburu ke hutan. Tidak pernah bapa mertuanya balik dengan tangan kosong sama ada dia terlelap ataupun tidak semasa berburu. Memang dia tahu sangatlah akan sikap bapa mertuanya sejak sebelum menikah dengan Bibah, iaitu sebelum Pak Tua Mahat menjadi bapa mertuanya. Dia sering mengikut orang tua itu berburu ke hutan. Dia tahu sangat pantang larang Pak Tua Mahat.
tahu apa yang perlu dibuat bila orang tua itu membuka kain hitam ikat kepalanya dan juga tahu bila mau menerpa menindih kepala rusa dengan lutut sebaik saja Pak Tuan Mahat sudah mengunduskan bak mata parangnya. Sebab itulah Pak Tuan Mahat suka membawa dia ke hutan sekalipun setelah menjadi menantunya. Hei, lah dia ni. Ulung Sali pun mendepakan tangannya seolah-olah menghalang saban kemih daripada meneruskan perjalanan ke hadapan. Dia pun menyuluh denai yang berbecak itu yang masih terdapat kesan tapak kaki kijang yang berbekas itu. Ini bekas tapak kakinya, kata Ulung Sali dengan perlahan sambil menyuluh lagi dengan berhati-hati bagi memastikan yang dia sudah terjumpa akan denai yang dicari-carinya.